we connect to I realize everybody's always gonna bring up my. Okay, first topic dah habis. Now moving on to the second topic. Moving on, privacy. Privacy. Okay, so macam privacy ni semua korang tahulah. Yep. Kau pergi mana tu? Oh. Aku pergi ambil air. So bila cakap pasal privacy ni, every single one of us would like our privacy life to be private lah. That's what the name privacy means. Yeah. Kan? But yes, kita sebagai YouTubers and ada juga YouTubers yang kat luar sana, we are also known as public figures. That means kita we belong to the public, something like that lah. Yeah. Okay? But in the end, ada satu benda yang aku nak tegaskan lah when it comes to all this privacy. Yes, kita buat content, we show ourselves and some of us show their faces. Aku tak tunjuk muka aku tunjuk separuh muka aku. It's because number one, we want to share whatever opinion yang kita ada and everything dekat luar sana. Okay, it's not entirely about fame ke apa ke. Some people do it for fame, some people just do it like macam kita orang cakap dalam our last video, as a hobby. As a hobby. But we also have our private life whereby kita orang tak nak ada gangguan daripada orang-orang luar. Okay? Yes, betul. Alright, kalau sekadar just nak tengok through our social media apa, macam aku sendiri, aku memang dah tak ada social media. The only social media aku ada which is What's the Item punya channel and also my own YouTube channel. Tu je social media yang aku ada. Kau ada YouTube channel sendiri? Yes, Hey Shadows channel. Sampai hati. Dah lah. Okay. Yeah. Macam Mo, dia pun ada dia punya own social media, but most of his social media involve more on his work and then all whatever he does lah. Okay, that's his social media and that's my social media. Okay, but to the level of going into someone's personal life, bagi aku it's tak lah. Even aku pun nak stalk especially when it comes to stalking it's a bit creepy and then tak manis lah. I mean we all kita semua guilty of stalking. Bukan nak kata kita tak stalk ke apa, but kita tak go to the extreme level of really sampai start commenting lah apa benda semua, and then sebab kita tak kenal the other party tu, and it's also makes people like us sometimes uncomfortable. Yes. And kita pun manusia juga, and we have to understand that level lah. Yes. So what your thoughts on privacy ni? Pada aku memang agak tak manis lah kalau stalking ni semua ni kan, because benda ni like apa yang kau cakap tu memang betul. Kita nak privacy, kita nak sometimes kita nak spend time dengan family apa semua tu, and then tak payahlah nak go to the extent where senang cerita macam ni lah, kau tak payah nak jadi media lah. Media bila kita stalk ni, kita stalk because ada benda yang perlu diinvestigate. Okay. Right. Tak ada maknanya aku belajar selama 3-4 tahun untuk nak stalk orang. Kan, sampai aku dapat aku punya qualification, kerja kau stalk orang. Tak ada maknanya, memang tak semua macam ni. Kita hanya stalk benda-benda macam menteri, apa semua tu, all these VVIPs, nak tahu apa dia punya update on negara and all these things. But macam untuk YouTube, untuk Facebook, Instagram, kau tak payahlah nak stalk satu orang tu, unless pada aku orang gila. Yes. Kalau kau pernah tengok cerita You on Netflix tu, that is the major psychopath yang stalker gila sampai kau curi phone lah apa semua tu, kau toceng kat sebelah pansu lah. What the hell man, psycho tu. That's the reason why stalking ni tak elok lah. Correct. Kan, that's the reason why ada privacy punya time apa semua tu. Ada setengah orang nak tutup muka macam kau apa semua tu. To be honest with you guys, Shadows ni tak handsome. Betul. Buka sikit. Tak adalah, sajalah kan. Okay, to be honest with you guys, the reason why orang tutup muka apa semua ni, of course dia nak ada privacy lah. So pada aku respect aku harap pada orang kat luar sana tu tak semestinya tolonglah jangan stalk orang lah. Okay, kalau orang tu suka kat kau, dia suka. Kalau tak ada jodoh tu, tak payahlah nak beria sangat, because banyak lagi orang kat luar sana tu. That's the only thing, yang tu sahaja. Yes, please tolong respect orang and then jaga itu, because banyak kes banyak kes minum air sekali bersimbang angin keluar. Banyak kes kat luar sana macam
kau tahu kan yang ni jiran sebelah datang rumah curi bra and panties apa semua tu kan. Banyak macam tu semua because of stock. Dia tahu yang husband perempuan ni tak ada kat rumah, dia pergi petik ataupun dia pergi ambil bra and panties, lepas tu dia usyak kat tingkap. Tu semua tu kan. Banyak je kes orang gila-gila macam tu. So please, pada rakyat Malaysia yang kat luar sana tu, tolong jangan jadi gila. There's this one statement aku nak cakap dengan korang. Satu je aku nak pesan, never go full retard. Terkenal statement tu. Yes. Memang ada. Memang ada. Memang ada. Never go full retard. Yang tu Yes. saja, okey. Correct. Tuhan dah buat kita elok macam ni, tolong jangan nak cakap because aku minat wolf, aku dikirakan sebagai satu wolf. So, That macam that case anime tu. kes anime to the tu. extreme lah. Jangan gila lah, yang tu saja. Okay? Alright. So macam kita cakap pasal privacy ni semua benda kan. And then yelah, some people go to the extent on posting everything on social media and everything to get attention. Yeah. Okay. But baru-baru ni ada satu kes yang agak interesting. Yang pasal kes Rogol tu. Rogol yang mana? Mana satu pun nak? Ya, aku tahu yang Rogol dekat TikTok tu. TikTok, yang yes. Pasal pekerja kowe tu kan. Yes, correct. Okay, so first things first, isu Rogol ni bukan satu isu yang bukan satu isu yang untuk dipermainkan, because it's a very sensitive issue, it's a very personal level issue. And apa yang kita orang bakal kongsikan berkenaan dengan isu ini is more towards an awareness to the people out there. Okay, Yes. it's nothing to do with nak cakap pasal memburukkan seseorang ke apa ke, because sometimes kita orang nak kena fikir tau when we do something. Bukan kita saja yang cakap pasal benda ni, even ustaz-ustaz pun dah cakap, especially when posting things on social media. We've come to an age mana everything kita buat, everything yang aib-aib kita sendiri kita post dekat social media, which is something not right lah. Allah SWT dah tutup aib kau, tapi kau janganlah buka aib kau dekat social media. Dan lepas tu kau mendatangkan fitnah ke atas diri sendiri. Okay, so this is on this particular topic lah aku nak bagi tahu korang awal-awal dulu. Alright? Okay, so coming back to the case Rogol ni. Okay, dia punya cerita is that ada satu perempuan yang dia kerja kowe. So dia pergi rumah orang ni untuk service the machine. Last dia kena rogol. And then she posted a video of her explaining what happened, menangis apa semua on TikTok. Okay, so bila benda ni jadi, of course it went viral apa semua tu. Okay, fine, yang tu hak milik dia, hak dia nak post apa ke lantak dia. But satu aku nak cakap is because ada satu YouTuber ni pergi buat konten atas konten kes Rogol ni. So ibarat menunggang konten orang. Okay, menunggang konten orang ni. Kalau benda tu kau menasihat, kau bagi apa-apa yang untuk sedapkan hati dia apa ke, tak apa. Ni kau pergi tuduh dia, kata perempuan ni dia tipu, dia kata dia suka sama suka lah apa semua tu, because kita sendiri tak tahu. Mungkin YouTuber tu sendiri pun tak tahu yang betul ke perempuan ni pergi rumah orang tu dia kena rogol, dia kata dia kena rogol tapi it's actually suka sama suka ataupun extra service ke apa ke kan. Kita tak tahu. Bila tak tahu tu kau jangan tulis tajuk. Dia tulis tajuk dekat sini sementara Mok sedang mencari video tersebut. Macam apa yang Mok cakap tadi lah, bila YouTuber buat satu konten, bila bab-bab menunggang ni semua ni, kalau kau menunggang based on facts, based on debate, okay, debate cara elok, macam yelah korang semua dah tahu kita orang dengan meet selalu ada je konten kita orang pasal meet, tapi our content is based on one YouTuber to another YouTuber. Okay, kita orang challenge in terms of debate. Kalau korang yang mana tahu pasal debate, korang tahulah. Yang mana tak tahu, janganlah start kata kat bawah, oh ni nak menunggang meet lah, nak menunggang kita orang jenis yang kita based on facts, bincang semua tu. Kita ada benda-benda ni semua, and aku ada akses untuk pergi jumpa orang-orang yang apa yang macam Mek cakap tu lah. Okay, so coming back to the ni, okay, untuk macam YouTuber ni dengan of course ada, aku tak nak cakap lah nama portal ke ataupun nama, dia bukan portal actually, dia blogger semua ni kan. So yang blogger ataupun YouTuber yang macam ni semua ni, diorang suka ambil konten yang viral ni, lepas tu dia panaskan lagi, dia tuang api lagi apa semua tu, jadi lagi kecoh.
So daripada sini dia tulis dekat tajuk tu lah dia panaskan lah. Kata satu Malaysia kena klepet ke, kena tipu ke apa ke sebab wanita mengaku diperkosa, pelanggan sebenarnya suka sama suka. So dia tulis macam tu. So tajuk dia macam nampak sangat yang perempuan tu yang dia mengaku yang dia mangsa kena fitnah ke apa semua tu semua sebab kau sendiri pun tak tahu. Correct. Kau dapat semua ni on social media. Berapa banyak kali dah daripada dulu sampai sekarang orang kata apa-apa yang keluar kat on social media jangan percaya. Yes. Unless you went there, you sendiri yang saksi, and then ada kau buat satu statement from another party yang boleh sokong kau punya statement tu. Yang tu tak apalah, understand lah kan. Facts, basically important and Yes. provable facts yang kalau ada dekat social media baru kau boleh percaya. Kalau kau tak, benda tu was-was kau tak yakin, kau janganlah pergi share. And kau janganlah buat satu statement yang mengatakan oh benda ni macam ni, benda ni tak macam perempuan ni. Ya. Buta kan kena. So dah lah, because aku ada dia punya voice note apa semua tu daripada perempuan ni. Okay. But okay fine. Untuk aku as orang ni, I mean kita nak tahu both side of the story. Correct. Okay. So aku ada voice note daripada perempuan ni cakap yang mengaku dia kena rogol sampai dia kata dia nak bunuh diri lah. Ada video dia dekat balcony. You think apa benda semua? Because dia terganggu because YouTuber ni pergi keluarkan satu content ke apa ke, ataupun this blogger yang keluar tajuk panas macam ni kan, dia bagi perempuan tu rasa macam nak bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, siapa yang nak disalahkan? Of course lah, ya orang yang keluarkan benda macam ni lah. Benda ni dalam siasatan polis, biar kepada polis. Biar polis buat. Yes. Jangan masuk campur. Yes. Sebab itulah bila kes-kes besar high profile dekat mahkamah, netizen ataupun rakyat Malaysia, which is the same thing aku rasa kan, tak perlu nak bagi pandangan because kita tak ada dekat dalam tempat yang dikatakan tempat yang arif. Correct. Untuk nak bagi statement pasal benda-benda macam ni. Sebab tu dia digelar yang arif. Yang Kita, arif. bukan kita yang digelar yang arif. Kita arif setakat nama ke? Ha, Arif, kau buat apa? Jaya. Yang tu saja. So kita tak ada dekat dalam apa ni position tu untuk nak cakap. And then of course satu topik ni related lah, yang pasal yang isu rogol ni dia related tau. Orang kata fake news ataupun miscommunication ke apa ke semua tu kan. Bukan miscommunication, fake news lah katakan. Macam perempuan ni dia kata dia kena rogol, lepas tu pihak yang tertuduh tu tak nak tampil keluar buat statement ke apa ke. Okey, mungkin sebab nanti keluar aib ke apa ke, yang tu kita biar pada polis. Correct. Okey, untuk portal ataupun bukan portal, untuk blogger ataupun YouTuber ni semua, selagi kau tak ada facts ataupun bahan bukti yang kukuh, tak payahlah kau nak buat benda-benda macam ni. Yang kita boleh buat is satu awareness ataupun bagi semangat. Okay, because bunuh diri ataupun rogol MH370 ni adalah satu benda yang sensitif. Agama apa semua ni benda-benda isu sensitif. Dia bukan isu lah, dia benda sensitif. Okay. Lagi satu yang aku nak cakap ni, masalah zaman sekarang ni, banyak media dekat luar sana tau. Bukan media, banyak media wannabes. Betul. Okay. Yang paling recently lah, ada satu student daripada Yaman. Okay. Yaman, yes. So dia belajar dekat University UM. Isu ni dah viral dah, semua orang dah tahu dah. Dia belajar dekat University UM, lepas tu dia cakap yang dia jumpa, dia ada satu profesor ni ataupun supervisor. Okay. Dia kata dekat situ supervisor ni, aku baca tu ramai orang tulis patutlah kena buang, patutlah ni, sebab kata si Mamat from Yaman ni student bermasalah. Tapi apa yang student ni cakap, sebab aku pergi jumpa dia sendiri, okay? Student ni cakap dia dah 15 tahun kat Malaysia belajar untuk dapatkan PhD. Dia ada satu supervisor ataupun lecturer ke ataupun siapa-siapa ke, supervisor lah, dia kata this guy ambil dia punya projek, dia punya data apa semua tu, like yang supervisor ni, supervisor ni guna projek student ni untuk company dia sendiri. I see. Okay, student ni faham the rules and regulation, the laws, saying that kalau kita study dekat mana-mana university memang berhak ambil kita punya data, thesis ke apa semua tu untuk kegunaan future reference ke, keluar buku ke apa semua tu.
Tetapi masalahnya lecturer ni ambil ataupun supervisor ni ambil, dia tak bagi kepada UM. Dia bagi dekat tempat lain. Dia ambil untuk diri dia sendiri untuk buat projek dia supaya dia dapat grant ke apa ke semua, dia dah dapat job untuk this project ni. So the problem is that's the problem, okay? Student ni cakap lecturer ni atau supervisor ni ambil dia punya data untuk kegunaan company supervisor tu sendiri. Menggunakan nama UM, grant UM. Oh boy. Yang tu je. Yes. And then UM dah buang student ni. Tapi okey lah, yang tu semua tidak balas daripada UM apa semualah. Yang aku tak boleh belah ni sekarang ni sebab orang-orang yang komen kat situ, oh dia student bermasalah. Dia student yang ni, oh 15 tahun nak dapatkan PhD lah apa semua tu, 12 sem lah apa benda semua tu. Dia student bermasalah apa semua tu. Kau bayangkan news yang apa yang jadi dekat Mamat ni, dekat Yaman, diorang ada protes tau, besar-besaran. Yes. So bayangkan kenapa nak kena buat macam ni? Please tahu the story first. Yes, correct. Bukan sekadar main tulis komen Check apa semua both tu. ways lah. Kau dengar one pihak, kau kena dengar dia ada pihak. Kau jangan dengar satu pihak je. Lepas tu kau blast out everything. Kau komen macam-macam lah, komen segala benda. Macam ibarat macam korang tahu everything. Which is a dangerous thing lah. Macam kau cakap media wannabe. Media wannabe ni. Coming back to media wannabe, ada lagi satu story. Oh, nice. Ada this blogger ni, dia ni bengong tau. Dia blogger je, okay? Dia jenis yang macam mana media ada, dia ada. Tapi dia tak ada pun tag media macam kita orang apa semua tu. So this person ni kan, aku tak boleh cakap guy or girl apa semua tu, ataupun nama channel dia lah. Kundan. Dia he she lah. Aku tak tahu, dia bukan he she lah. Tapi dia aku tak boleh cakap lah guy or girl because nanti buka ni kan. This person ni, dia cakap dia media. Okay, and then the problem is that dia pergi dekat semua event-event ni, lepas tu dia minta duit. Dia minta duit dekat organizer event tau. Buat apa? So kerja dia pergi sana cover, ambil duit 100, ambil duit mudah 50. Tu cakap sedap hidup kau, senang buat kerja macam tu kan. Kalau sehari kau pergi 3 event, kau dapat 300. Dah. Esok pun sekali sama juga 300, 600. Dah 3 hari kau dapat 900. Gila macam tu. Kalah aku punya gaji. Macam tu. Kalau dalam seminggu tu dia buat ni full sebulan, Correct. berapa banyak dia dah dapat dah. Correct. Okay, the problem is that dekat luar sana, bukan luar sana, dekat dalam Malaysia itself lah, banyak aja all these blogger-blogger yang konon nak jadi media ni tau. Tak ada PAS, tak ada tag media, tak ada pengesahan daripada Kementerian Penerangan. Yes. Nak jadi media, bila keluar kau buat story mengapu, lepas tu kau minta duit dekat organizer ke apa semua, lepas tu yang kena tuduh kita orang. Aku rasa kau pun boleh start apa ni. Kau pergi buat cover event, kau minta duit. Tapi kau punya ada PAS. Aku ada PAS. Kita tak boleh buat macam tu. Kita memang dah bergaji. Betul. Kita dah bergaji. So kita redor dengan apa yang kita ada lah. So orang-orang macam ni yang kalau kau nak tengok kebanyakan yang keluar story ngagut ni kan, yang bengong-bengong punya story ni kan, ataupun kalau kau baca dia punya blog tu, memang straightforward pasal event tu. Sebab dia tak tahu nak tulis, dia tak tahu nak buat. Dia nanti keluar buat Facebook live, ataupun dia ambil satu press statement tu, dia copy paste, dia letak dekat dalam dia punya blog tu kan. So bila orang baca, oh event ni pasal ni, oh okay dah straightforward. Tak ada bunga, tak ada colour story, tak dia ada punya feel lah, dia punya tak ada feel, dia memang flat betul. Orang-orang macam ni, aku ada tahu sekali tu aku pergi dekat Dangwangi. Ada kes apa, entah siapa buat report polis apa semua. So habis press conference tu, kita orang duduk kat tepi lah pasal kita sebab banyak facts apa kadang-kadang terlepas kan. So kita ambil lah data apa semua on phone, ambil info. This guy ni, this person ni, or this girl ni pergi jumpa orang yang buat report tu. Tak ada token ke? Dia cakap tu, tak ada token ke? Kita datang daripada jauh. So kita orang tak tahu tau. Kita orang tak tahu dekat situ ada polis. Okay. So lepas tu orang yang buat report ni dia pun rasa bersalah lah kan. Dia macam kena bagi token ke? This person ni cakap sebab kita orang cover, sebab media cover. Dia kata media tau.
Lepas tu okeylah ada orang yang buat report ni kata okeylah bagilah your bank account, mungkin I transfer lah 50 ke 100 ke apa semua tu kan. Okey. Dia bagi bank account dia. Lepas tu dia datang kat kita orang yang media betul-betul ni, dia buat announcement. Weh cepat weh bagi bank account weh, organizer nak transfer duit, bagi token. Kita macam apa pandang kau macam tu kan. Apa masalah kau? Terus daripada grup media tu semua disperse belah balik. Lepas tu polis ataupun orang-orang yang kat situ semua teruk ni media ni minta duit. Nampak memperburukkan agensi yang memang dah ada license and everything. Kau memburukkan kerja orang lah. Memburuk. Yang tu masalahnya orang zaman sekarang ni kan. Suka menunggang konten, suka keluarkan satu statement bangang, tak reti nak jaga privacy, tak reti nak jaga air muka orang apa semua tu. Macam ni lah. So all of this semua sebab apa? Kita ada access to internet. And kadang-kadang kita yang mana tak berilmu akan start percayalah apa yang internet tu cakap. Benda ni betul. Ambil bulat-bulat. Tak ada nak cari facts ke, nak cari barang bukti whether benda tu betul ke tak. So bagi aku, in the end, we as Malaysians kita patut by now lah, kita patut dah faham dah everything semua. Kita kena make sure benda tu sahih, benda tu betul. Ada facts dia, then baru kita confident untuk post satu statement atau anything sekalipun lah. Okay, kalau benda tu tak betul and then kau cakap benda tu betul and then berapa banyak orang kata macam fitnah lah kau keluarkan, and facts tak betul, and then especially macam kita cakap last content, especially those elder people yang tak berapa fasih when it comes to technology punya stuff ni, ada orang tak percaya bulat-bulat. That's the problem lah. So please be careful in all the information yang korang baca. Check dulu sebelum korang start sharing. Betul. Facts tu semua memang kena ada lah. So aku rasa that is it for today punya session. Correct. So aku rasa kita dah cover quite a dense issue this content, and from MH370 privacies and aib orang, and then all this media wannabe semua benda. Aku harap konten pada hari ni dapat memberi sedikit awareness kepada korang. Okay? And insyaAllah kita akan banyakkan lagi konten-konten macam ni in our next future content. Yes. Right. Okay, so everyone kat luar sana mana yang dengar ni, please comment, share ataupun like ke dislike ke, hit the bell button untuk notification apa semua tu. Siapa yang nak main PUBG dengan Shadows malam ni yes, kita berdua PUBG ni ke? Ada seorang lagi nanti kita bagi tahu. Tak apalah. Itu privacy. Yes, okay, baru cakap dia kan. Okay, of course, and as always. Sebelum tu, aku sengaja nak mengajar aku kan. Sebelum tu, kepada semua viewers kita yang sedang menonton What's the Item, kita orang mengucapkan ribuan terima kasih sebab sudi menonton What's the Item, and also kepada subscribers kita orang again mengucapkan ribuan terima kasih sebab still loyal to What's the Item. Okay, and alhamdulillah we've been seeing some progress in terms of number of subscribers. Hopefully that one day we will achieve our target, which is first target dulu lah. First million. Oh. 500 kurang 1,000 subscribers. InsyaAllah. Of course, insyaAllah. Okay, so sehingga kita jumpa lagi. And mesti kau malas nak tuliskan dalam komen tu kan. Terima kasih kerana menonton dan hadir kepada Okay, and of course, as always, what's the item?